saudara kita yang berminat untuk mengetahui perkembangan politik semasa gerakan pembebasan petani. Pertama, ucapkan ribuan terima kasih kepada pembawa acara dan sabas kepada penganjur Domotif. Dan seterusnya saya masukkan selalu dalam pembicaraan kita, yaitu apabila kita tengok tajuk ni, maknanya tajuk yang begitu penting untuk kita bicarakan, yaitu skenario petani ataupun gambaran masa depan petani. Jadi kalau sekiranya kita nak bahas ataupun nak membicarakan ataupun nak kecek soal gambaran masa depan petani, kita tak boleh nak pisahkan dengan masa depan petani dengan masa telah petani ataupun masa dulu petani dan masa sekarang dan masa akan datang. Jadi ketiga-tiga masa ni dia ada kait rapat dengan dengan gambaran masa depan orang petani di semua dalam apa orang panggil dalam kehidupan untuk nak menentukan macam mana nak pergi ke depan tu. Jadi saya nak mulakan dengan senario petani ni, maknanya bertolak langsung. Dia tak boleh nak pisah dengan senario masa depan rakyat petani. Jadi rakyat petani lah yang terlibat langsung dengan senario ni. Maka sudah tentu kita harus bermula dengan sejarah orang petani masa dulu. Jadi untuk rekah-rekahnya sejarah orang petani dulu ataupun bangsa Melayu petani dulu telah merdeka dan berdaulat selama 328 tahun. Dari tahun 1457 hingga tahun 1785. Itu sejarah kita dulu. Sejarah bangsa Melayu petani dulu ataupun sejarah petani dulu. Jadi yang saya nak kecek khusus untuk malam ini yaitu 3 dimensi ataupun 3 bahagian sejarah yang penting orang kita petani kena tahu ataupun kena ambil berat tentang 3 dimensi sejarah yang akan saya kemukakan kepada majlis kita pada malam ini. Jadi apabila kita sebut petani, jadi kita tergambar bahawa petani itu adalah sebuah negeri ataupun sebuah bangsa yang pernah merdeka dan pernah berdaulat pada masa dulu. Jadi ada hubung kaitnya dengan sejarah 1700 berapa? 1785. Jadi sejarah ni penting untuk kita tahu karena kita nak pergi kecek soal senario ni kita kena tahu. Pertama, sejarah 1785 ni apa sebab itu 1785 ni boleh kita nak tekan sangat dalam majlis ni untuk kita tahu. Iaitu sejarah kemasukan ataupun penaklukan siar atas petani dengan cara kekuatan perang ataupun dengan cara kekuatan bersenjata. Dan masa tu juga orang panggil masa siar menduduki negara petani. Atas negara petani dengan cara
nyata. Itu realiti politik yang kita sudah tahu. Jadi pada masa itu, kita dah tahu semua, dah ahli sejarah dah kecek. Nah, kita kena bayar bunga emas kepada sia, bunga perak kepada sia, tiap-tiap 3 tahun sekali. So, satu. Yang kedua, yaitu sejarah 1902. Jadi saya nak kecek ni tak mahu kita putus, tak mahu putus apa ni dari segi apa ni senario yang kita nak kecek ni. Yaitu sejarah 1902, sejarah penghapusan kekuasaan pemerintahan petani. Yaitu hapus semua pemerintahan tak ada pada 1902. Jadi untuk kita tak tahu di situ tu maknanya hapus untuk apa ni nak menuju kepada fasa yang ketiga, iaitu sejarah yang ketiga yang kita nak kena titik beratnya, iaitu sejarah 1902. Yaitu sejarah 1902 ni maknanya sejarah petani kena jajah mutlak oleh sia. Dijajah mutlak oleh sia. Dan pada hari ini jugalah, pada hari 10 bulan Mac 1902, sia penuh dengan apa orang panggil, dengan muka-muka, dalam istilah kita orang petani tengok orang sia, iaitu tengok seperti mana tengok apa ni musuh ataupun tengok penjajah. Penjajah di situlah apa ni masa depan kita ni, kita kena bertolak daripada situ, iaitu kita adalah sekarang ni ada rakyat bangsa Melayu petani tanpa negara, terjajah. Jadi kita sekarang ni rakyat bangsa Melayu petani terjajah. Jadi barulah kita kenal diri kita siapa. Kita siapa, baru kita kenal diri kita siapa, dan kita kenal juga mereka tu siapa. Diri kita di sini iaitu diri rakyat bangsa Melayu petani yang terjajah tadi, apa ni selepas daripada 1905, termasuklah apa ni orang-orang yang duduk dalam negeri petani pada waktu tu, iaitu orang Sia, orang Cina dan orang-orang lain lagi, itu pun masuk nasib sama seperti mana orang petani. Jadi maka kita sekarang ini adalah bangsa Melayu ataupun rakyat petani yang terjajah. Itu kita. Mereka siapa? Mereka ialah Sia ataupun kerajaan Sia, iaitu kerajaan penjajah. Penjajah apa? Penjajah bangsa atas bangsa. Bangsa Sia jajah bangsa Melayu. Itu yang tak boleh kita nafikan lagi. Maka berlakulah apa yang kita nak kecek, iaitu masa depan orang petani ni, iaitu masa depan kehidupan orang petani ni, nak boleh merdeka kah ataupun tak boleh nak merdeka kah, ataupun nak berjaya kah ataupun tak berjayanya perjuangan orang petani, masa depan gelap kah ataupun cerah orang petani, terletak di atas bahu orang petani semua. Terletak di atas bahu orang petani semua. Ataupun dalam kata koci dia maknanya terletak di atas kewajipan dan tanggungjawab orang petani untuk diri dia sendiri, yang ada yang ada daripada diri dia sendiri itu. Kuasa yang ada pada diri dia tu dia kena kena gunalah. Kalau dia tak guna kuasa yang ada pada dia, bermakna tak boleh nak salah ke siapa. Okey, jadi saya rasa itu saya ambil masa dulu, masa sekarang dan masa akan datang. Jadi marilah babak seterusnya, iaitu babak perjuangan rakyat petani ataupun penentangan rakyat petani melawan penjajah Sia sejak daripada 1902 hingga sampai sekarang ini tidak putus-putus. Nah, maka yang saya nak kecek ini maknanya malam ini iaitu berhubung dengan itu BRN dulu. Nah, kita nak itu di sini. Nah, saudara-saudara yang saya hormati sekalian,
Jadi BRN ni sebenarnya kita kena tahu juga. Kalau tak tahu tu dah takut sesak jalan. Apa dia BRN ni? Nah, BRN ni Barisan Revolusi Nasional Melayu Tani, ringkas dia BRN. Nah, dia adalah sebuah gerakan politik bersenjata hak tubuh pada tahun 1960. 13 Mac 1960. Jadi berjuang untuk apa? Yaitu berjuang untuk nak menerima amanah tadilah. Amanah rakyat tadi. Amanah rakyat tadi dalam istilah yang selalu kita dengar yaitu amanah penderitaan rakyat. Jadi amanah penderitaan rakyat inilah yang kita kena jaga. Yaitu kita nak kena jaga apa? Nah, kita kena jaganya pertamanya kita sebagai orang Melayu ya kena jaga jati diri kita. Jati diri Melayu tu dia ada beberapa jati diri lah. Pertama, jati diri kita orang Melayu, nah, iaitu jati diri sebagai orang Melayu Tani yang kena jajah. Satu, kena jajah. Kalau dulu masa kita merdeka dulu, kita ada institusi keluarga, kita ada institusi pendidikan, dan kita ada banyak lain-lain yang ada hubungan dengan untuk nak jaga identiti. Tapi sekarang ini kita ada satu ya untuk nak jaga identiti dalam arti apa orang panggil? Dalam arti kita sebagai orang petani terjajah ni, kita kena jaga institusi keluarga sebagai sekolah yang pertama. Sebagai sekolah yang pertama, apabila pergi sekolah kedua iaitu pergi ke sekolah kerajaan selalu dah. Sekolah yang kita tidak boleh menguasai apa-apa di sana. Jadi hak kita di rumah ni lah kita jadi guru pertama, kita kena ajar anak kita kecek Melayu, dan kita kecek sama dalam keluarga kita kecek Melayu, dan sesama orang Melayu, jiran-jiran kita tu kita kena kecek Melayu. Kalaulah kita tinggal institusi ni juga, bermakna kita tak jaga amanah kita. Amanah rakyat kita tak jaga, bermakna di situlah marinya perjuangan ataupun gerakan pembebasan tani ini memikul tanggungjawab amanah penderitaan rakyat tadi untuk nak menjaga yang pertama tu institusi keluarga, agar keluarga tu tidak lupa dan tidak sesak dan tidak sengaja meninggalkan bahasa dia, iaitu bahasa Melayu, cakap tutur dengan anak dia, dengan keluarga dia, dengan sahabat anda yang keluar orang Melayu dengan bahasa Melayu. Yang kedua, jati diri kita sebagai apa? Itu pula. Sebagai orang Islam. Nah, sebagai orang Islam, iaitu kena bercakap benar. Kecek jangan bohong, tepat masa, patuh kepada perintah Allah, patuh kepada perintah Rasul. Nah, jadi perkara-perkara ni kita kena jaga. Jadi inilah sedikit sebanyak yang nak kemukakan bahawa amanah penderitaan rakyat ni BRN memikul untuk memperjuangkan supaya institusi keluarga dan institusi-institusi yang hilang tadi untuk kembali balik ke dalam ke dalam keluarga kita petani ataupun dalam warga rakyat petani semua. Jadi seterusnya saya kira kita semua kalau nak selesai masalah ataupun senario masa depan kena berlandaskan kepada realiti. Kepada realiti. Realiti apa? Realiti sejarah tadi, satu, dan yang kedua realiti politik ataupun realiti keadaan politik kita di hari inilah. Jadi realiti politik ni kita kena tengok dengan cara dengan cara dewasa, dengan cara orang yang penuh dengan pengalaman, penuh dengan apa orang panggil pengalaman pahit mahun kena tindah kena apa tu penindasan tu. Kita kena tengok macam mana kita kena buat. Yang pertamanya setiap penyelesaian masalah tadi yang berpunca daripada penjajah tadi. Jadi kita ni maknanya kita isu kita sekarang ni isu penjajah. Bukan isu kemiskinan, bukan isu ekonomi, bukan isu apa. Iaitu isu penjajah. Isu penjajah
atas bangsa kita. Jadi untuk nak menyelesaikan ni, nak mencari isu ni, kita kena menyelesaikan dengan cara politik. Jadi itulah realiti politik sekarang. Sekarang kita kena selesai dengan siapa? Dengan lawan kita, iaitu Xie. Jadi kita maknanya mengambil sikap bahawa kita masuk meja rundingan ni, iaitu sebahagian daripada perjuangan untuk kita panggil bincang dalam itulah bincang politik untuk nak mengatasi kuasa tentera yang ada di dalam negeri ataupun di petani itu. Jadi setiap kali kita bincang, setiap kali yang kita buat keputusan harus berlandaskan kepada punca masalah agar penyelesaian nanti selesai mengikut apa yang kita harapkan, iaitu penyelesaian masalah dengan secara bermaruah dan bermartabat dan berkekalan. Jadi di situ yang penting kita nak fokusnya pemikiran kita orang petani semua. Nah, saudara-saudara yang saya hormati sekalian, jadi kita tengok semua dah perkara-perkara yang ada ni dah di depan kita ni, selain daripada kita tahu BRN tadi iaitu memikul amanah rakyat tadi, dan kita kena tahu pula maknanya cara nak wawasan kita ke depan tu macam mana. Jadi wawasan ke depan menurut apa yang kita selalu dengar, yang selalu kita buat kesimpulan kehendak rakyat kita itu, iaitu untuk naknya pemerintahan sendiri. Tu. Jadi kalau kita mengikut sejarah tadi, maknanya pertama kita pecek itu selalu dah pecek lagi kepada masalah ataupun kepada poin yang kita nak bercakap tu. Nah, pertama maknanya orang petani nak merdeka. Kita tak boleh tolak orang petani nak merdeka kerana apa? Kerana kewajipan kemanusiaan. Setelah mana adanya hak yang melekat pada diri kita tu tak boleh kita nak tinggal, iaitu setiap bangsa harus merdeka, harus bebas, tak boleh siapa yang bangsa mana tu maknanya untuk menjajah ataupun menduduki di atas bangsa kita dengan secara apapun. Jadi saya kira itu yang penting. Yang kedua, kalau sekiranya Xie kita kecek mudah-mudah, masih lagi dia nak dan dia bersetuju, dia nak duduk sampai ke anak cucu dia jadi bangsa penjajah kepada orang petani, dia nak duduk situ juga. Di situ kita kena, itulah kita masuk runding dengan Xie di atas meja sekarang ni, iaitu untuk nak menyelesaikan masalah yang kedua, iaitu untuk memerintah sendiri. Pemerintahan sendiri. Jadi pemerintahan sendiri ini dalam bentuk apa pun tak kira lah, maknanya pemerintahan sendiri ini maknanya kita masuk meja runding, kita masuk di atas asas pendekatan politik dengan kaedah win-win solution. Bukan benar kalah dak lah. Sebab itulah kita masuk dalam meja runding ni, kita ambil win-win solution ni. Itulah ada sebahagiannya orang kata apa ni BRN ni nak duduk bawah undang-undang Xie pula. Nah, yang sebenarnya mengikut hukum yang berlaku ni, undang-undang ada dua. Pertama undang-undang Xie, yang kedua undang-undang antarabangsa. Kedua-dua ni maknanya berlaku serentak. Nah, dalam kehidupan manusia di dunia ni. Jadi dalam di bawah undang-undang ni bermakna kita naknya pemerintahan sendiri ni kecek dengan cara itu selalu dah. Nah, kita nak jadi adanya, kita kena ada parlimen sendiri, kita ada mahkamah syariah sendiri, kita kena ada ketua negara kita sendiri, dan semua ni kita orang-orang yang nak pegang jawatan ataupun nak duduk di jabatan-jabatan penting negara ni, kita kena melalui pemilihan demokrasi,
Jadi demokrasi yang dimaksudkan di sini yaitu daripada pemilihan rakyat tu, maka wujudlah apa ni panggil pemerintahan petani tadi dengan secara demokrasi. Jadi saya kira itu yang penting yang kita nak kena tahu pada awal ni, pada asas ni. Dan seterusnya pada apa ni yang ketiganya yaitu kita kena apa ni mengadakan pula selepas daripada itu yaitu penentuan nasib sendiri. Karena penentuan nasib sendiri ini di bawah hukum antarabangsa. Kita tak boleh lari dan itu hak mutlak yang melekat kepada setiap individu bangsa. Jadi kedua-dua ni maka kita akan apa ni cuba ronding dengan cara politik untuk mengatasi apa ni kuasa tentera di petani melalui apa ni membangun kepercayaan. Dalam istilah kita iaitu membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan di sini setiap perkara yang diputus ataupun perkara yang sudah dibuat ataupun disahkan melalui meja rundingan harus terlaksana di petani. Harus terlaksana di petani di sini iaitu kena beri untuk orang petani. Sebab kita masuk ronding ini kita masuk ronding kepentingan bukan kepentingan untuk BRN dan kepentingan untuk siapa-siapa selain daripada untuk orang petani ataupun untuk rakyat petani. Jadi saya kira perkara-perkara begitu harus kita tegaskan. Dan yang penting lagi, yang harus kita tegaskan di sini bahawa apa yang panggil pemerintahan sendiri ini maknanya harus apa ni adanya parlimen sendiri, kena ada mahkamah sendiri, mahkamah syariah, dan kena adanya apa yang panggil wakil-wakil yang apa ni parlimen kita sendiri yang dipilih oleh rakyat. Dah setiap berapa tahun sekali itu mengikut keputusan yang dibuat oleh parlimen di parlimen kita. Sebab apa yang kita nak lagu tu? Nah, yang kita nak lagu tu kita nak rondingan ni boleh selesai dengan cara bermaruah, berasaskan kepada punca-punca sejarah tadi. Punca sejarah 1785, sejarah 1902, sejarah apa ni 1909. Jadi semua ni adalah punca untuk kita nak selesai supaya kita boleh apa ni kembali kepada satu bangsa yang bermaruah, yang dihormati dan berkekalan lah yang kita nak macam tu. Jadi dia tanya pula nak berita sendiri itu berapa wilayah, berapa banyak mana, di mana wilayahnya letaknya. Nah, wilayah yang kita maksudnya kalau sekiranya kita masa depan dia boleh berita sendiri, yaitu termasuk apa orang panggil wilayah-wilayah yang duduk di bawah perjanjian Anglo-Siam ataupun 1905 atau perjanjian Sia dengan British tu. Yaitu 4 wilayah setengah dalam tu, iaitu Seto, 5 daerah dalam segara, wilayah petani itu bukan negeri lah, wilayah petani, menara, Jalak. Itulah apa ni sepadan yang itu yang panggil sepadan negeri Melayu dalam perjanjian 1909 itu. Jadi itulah apa ni area ataupun sepadan teritorial yang kita akan memerintah nanti. Kalau sekiranya tak leh di situ, itu maknanya kita tak selesai lah, kita tak selesai lagi kita kena bincang. Dan sekarang ini kita nak bincang perkara-perkara ni lah, perkara-perkara yang untuk pemerintahan sendiri macam mana tu. Tapi kita tahu bahawa 4 wilayah setengah ni bukan baru, lama-lama dah duk kecek dah. 4 wilayah setengah ni ambil daripada mana? Iaitu ambil daripada Sia berjanji dengan British dan dia jadi penjajah kepada orang atas orang tani ini, iaitu 5 wilayah
setengah negeri-negeri Melayu. Yang kedua, kita kena dapat tadilah, kena adanya parlimen sendiri, kena ada mahkamah syariah sendiri, kena adanya apa orang panggil menteri besar ataupun gubernur-gubernur kita sendiri yang dipilih oleh rakyat petani. Dan yang ketiga, dalam itu juga kita menghormati, melindungi semua komuniti petani. Tak kira dia bangsa apa, dia apabila dia masuk dalam komuniti petani, kita melindungi semua, termasuklah cara ibadat dan kita beri kebebasan ibadat secara mengikut kepercayaan masing-masing lah. Maaf. Tu. Yang keempat iaitu kebebasan semua yang mengikut kebebasan hak asasi manusia tu, bermakna termasuk semua dalam yang kita nak, yang kita nak mentadbirkan tadi tu. Itu dia. Jadi kita masuk lagi pula kepada Ronenge. Ronenge mana yang kita sudah tahu. Kita sekarang ini sudah masuk kepada nak pergi ke depan ni lagi pusingnya kelima, dan kita habis dah 4 kali ataupun pusingnya yang keempat kita sudah sampai dah, dan kita makan masa tu banyak tahun lah. Banyak tahun. Jadi 2 tahun penuh tu kita tu kita tahu semua, maknanya kita tu orang panggil masa tu masa Covid. Jadi kita terpaksa berhenti karena semua tu dunia tak boleh nak berhubung di mari, nak pergi situ pergi sini, tak boleh, kena jaga diri masing-masing. Maka kita baru sambung baru-baru ni. Jadi hasilnya kita boleh beberapa hasil lah, cuma tidak boleh praktik lagi di dalam negeri tu. Belum dapat praktik lagi. Jadi seperti mana yang kita tahu punya, maknanya seperti mana selalu kita tak bicara dalam mana-mana perbicaraan orang tani, di mana solusi politik, konsultasi awam, bijak atas senjata. Itu maknanya kita akan bicara ke depan nanti. Dan termasuk di dalam itu yang kita sudah setuju dah tu, maknanya setuju dengan Thailand, setuju dengan wakil Thailand, iaitu dia nak nak iktiraf identiti kita dan nak membincangkan soal pemerintahan sendiri di petani ini. Tapi cara lagu mana nak dapat ataupun nak boleh itu kita terserahlah kepada orang panggil kerjasama kita semua pihak, nak bantu-membantu untuk menjayakan hak kita bersama ni. Saya rasa di situ penting. Dan seterusnya orang panggil soal tadi kebudayaan. Soal kebudayaan saya rengkah-rengkah lah. Maaf. Yaitu kebudayaan ni seperti mana yang kita tahu, yaitu himpunan daripada peradaban, himpunan daripada semua peradaban datuk nenek kita dulu tu, menjadi satu budaya ataupun satu kebudayaan. Dan kebudayaan yang kita pakai di hari ini tu, yaitu setelah mana nilai-nilai dia tu berasaskan ke yang tidak bercanggah dengan Islam, dan nilai-nilai itulah budaya yang kita amalkan ataupun kebudayaan yang kita perkasakan di petani akan datang. Iaitu bukan saja pakaian, bukan saja makanan, dan bukan saja itu termasuklah tingkah laku, adat istiadat, kepercayaan, semua itu termasuk semua. Cara ibadat dan cara semua itu termasuk dalam budaya yang kita akan akan memperkasakan dan akan memajukan di hari muka kalau sekiranya kita dapat memerintah sendiri negeri petani. Dan seterusnya apa lagi yang kita tadi dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi
kita sudah tahu dan beberapa apa ni senanda apa panggil pembicara kita sebelum ni pun dah kecek dah. Orang negeri apa ni petani ni sebuah negeri yang kaya raya. Ada cukup kena dah. Ada bukit, ada apa semua apa ni padang, belukar, ada benih, ada laut, ada sungai. Jadi ada belaka. Jadi isi dalam bumi pun kita cukup kaya, isi dalam laut pun kita cukup kaya, dan isi bukit atas bukit bukau pun kita cukup kaya. Jadi sebuah negeri yang kaya, maka saya kira lah maknanya semua ni adalah untuk kita masa depan nanti kita akan apa ni mengelolakan hasil-hasil ni menjadi apa ni jadi modal, dan termasuklah cukai-cukai wajib kita menjadi modal untuk apa ni membuat bajet anggaran belanjawan pemerintah sendiri kerajaan tani nanti. Itu apa ni lagu mana itu tu untuk nak apa ni menentukan ekonomi akan datang itu ditentukan oleh apa ni peraturan yang dibuat oleh parlimen lah, parlimen petani yang saya sebutkan tadi. Maknanya kita mesti ada perkara-perkara tu. Dan apa lagi yang kita nak lain daripada tu, saya kira itulah yang sedikit sebanyak yang saya nak sentuh pada kali pertama ni. Dan kalau ada apa-apa tu kita masuk dalam kalau ada pertanyaan dan apa lagi tak lagi. Baik, saya balikkan kepada saudara pengurusi. Ya, terima kasih pada Cik Muda. Saya lupa nak ta'aruf sikit. Saya Muhammad Anwar Ismail ataupun Haji Tek. Saya ta'aruf Cik Muda sikit. Kalau ada silap minta tolong betul Cik Muda, Cik Teh. Sekarang dalam bahagian politik ke BRN, betul tak? Betul. Ada tamu helang lagi, ada tepat lagi kisilang lagi, ada hak boleh betul boleh royak sikit. Ada lah. Betul lah. Okey, terima kasih. Saya senang ni, nalai sikit apa nak kecek jadi biasa lah. Saya nak guna nama saya Anwar. Apa saya tanya sikit gambar belakang tu. Sengaja tak ke duduk situ dah, ke ada nak tunjuk apa perkara. Gambar lukis yang belakang tu. Sorok sikit. Gambar lukisan belakang ni gambar biasa ada lekat di dinding dah. Gambar lukisan apa ni? Tak ada nak tunjuk, ada sini asli dah. Ada ya. Ada. Nah, soalnya biasalah apabila ada nak wawancara, nak buat dengan BRN ni seorang banyak tanya lah, sebab kita buka nak dengar pendapat masa depan hak petani ni banyak orang lah tak soalan. Terus saya tanya sikit. Kita motif buat mari dah ni 7 malam dah. Cik Muda buka tengok tak sikit. Ada tengok. Masa pos gati ada apa dah? Bukan semalam ada apa dah? Masa mujur dah, masa hasil dah kita buat. Tengok semua, tengok setiap itu, tiap hari. Kena biar dalam sinerio kita buat dah ni. Isu mana masa pos cocok hati Cik Muda? Isu yang cocok hati khususnya apa ni saya lah, iaitu isu apa orang panggil senario petani lah. Senario petani ada macam-macam yang apa ni pandangan dan apa ni panggil wawasan masing-masing itu saya setuju semua lah. Tapi yang pentingnya maknanya kita orang petani tadi kita kena koci kita ni orang petani apa ni orang Melayu petani terjajah. Kita kena dengar diri kita. Yang kedua, isu yang kita nak melesai ni iaitu isu penjajah. Bukan isu lain daripada isu tu. Hak ni perlu kita satukan apa dulu orang panggil perkara-perkara untuk membincangkan masa depan ni. Sebab tu saya kira lah semua yang duk bincang lepas-lepas dah ni setuju lah kalau tidak ada apa ni kurang daripada mana-mana orang lah. Setuju, tapi yang pentingnya harus kunci dulu. Kunci
kita orang petani, orang rakyat Melayu petani terjajah, isunya yaitu isu penjajah. Dan penyelesaiannya harus berasaskan kepada apa orang panggil punca sejarah tadilah. Dan kita kena bincang sesuatu ataupun masa depan sesuatu ni kita kena berdasarkan pada realiti lah. Realiti politik di hari ini, realiti hukum di hari ini, dan apa orang panggil semualah perkara-perkara tu kita kena bersatu, kena sokong, kena mendukung. Dah. Maknanya yang lebih dan yang kurang itu adalah hak kita semua. Jadi gelak cerahnya masa depan orang petani ini duduk pada orang petani sendiri. Jangan duduk pada siapa. Itulah yang saya rasa untuk nak koci menjadi satu apa panggil isu yang boleh kita sama dalam kita nak membicarakan masa depan petani ini. Ini untuk kita lah, untuk orang petani. Ya. Banyak kali Cik Muda sebut itulah cara mesai dengan cara politik. Kalau kecek betul kapung politik bagi orang tani duk berat atas pilihan. Nah, pilihan raya sebab politik itu gambar orang tani jadi pilihan raya. Jadi masa milih ya politik. Minta dulu Cik Muda hurai cara selesai masalah petani dengan cara politik dengan orang kapung tani mudah faham sekali. Cara mana? Gapo hurai politik untuk selesai masalah tani sini. Patani sini. Baik, terima kasih. Jadi saya fikir kita kena buat dua bahagian. We ada sepadan. Kita orang petani, politik petani, dan kita orang petani dengan politik sial. Jadi kalaulah kita kecek dalam bentuk pemilihan raya, pilihan apa tu, politik orang petani dengan politik sial. Jadi kita orang petani yang nak menyelesaikan masalah ni politik petani dengan dengan sial. Jadi dua perkara tu kita kena beri jadi cerak dulu, barulah kita tak jadi orang panggil bercanggah di antara pemilihan demokrasi hak nak pergi kepada parlimen sial dan penyelesaian politik hak dibawa oleh rakyat petani ini untuk menyelesaikan isu politik bagi menyelesaikan apa orang panggil hak orang petani yang ada lekat selama ni. Maknanya hak kita dok musuh sekarang ni, kemusuhan sekarang ni iaitu musuh di antara rakyat petani dengan kerajaan penjajah. Jadi saya rasa kalau kita faham di situ, kita tidak jadi bercanggah lah dalam arti letak sikap orang-orang kita petani ni. Saya rasa di situ. Ya. Di segi untuk politik ada banyak cara, ada banyak jalan. Ada soalan saat ni kita rasa apa kena jelas atas orang asing lah, orang asing. Satu dari itu, wesa ada satu ketika masa runding tahun 50 2013. Nah, masa tu Ustaz Asyid Tayyib naik meja dan juga kecek tentang wesa tu wawancara di media perkataan dia tu patani. Kalau salah patani itu lepas ada Ustaz Asyid kecek huraya kelimah patani senyap. Minta Cik Muda hurai kelimah patani masuk siapa kata. Biotik duduk dalam gulungnya patani hak dalam perkataan hak BRN. Baik, terima kasih itu penting untuk kita tahu dan kita ambil sikap dan kita faham berhubung dengan maksud pertanyaan tadi. Hak masuk dalam perkataan petani ataupun tu maknanya seperti mana yang saya petang tadi iaitu sejarah 1909. Jadi orang yang ada selepas itu ada terlibat dengan perasaan dengan dengan bahasa dia, negeri dia dan bangsa dia ataupun hak dia tu kena jajah kena apa tu, maknanya itu orang petani. Dan yang kedua, orang yang bukan terasa tu lepas daripada
sebelum daripada tu, sebelum pada tarikh tu ada orang Sia, ada orang Cina, ada Sia bukan agama Islam pun ada, dan ada Sia apa ni Buddha dan apa Cina dan lain-lain tu, dia termasuk dalam perkataan orang petani belaka. Dan pada baru-baru ni dalam putusan prinsip-prinsip am baru ni, maka sudah putus bersama dengan pihak apa ni RTG bahawa hak termasuk semua hak dalam perkataan petani itu kita gunakan dengan perkataan komuniti petani. Jadi komuniti petani ni sekarang ni boleh kita sebut dengan secara apa orang panggil penuh mulut dalam istilah kita orang petani. Penuh mulut sini apabila komuniti petani kita sebut termasuk semua. Termasuk orang yang duduk di petani, orang Melayu, orang Sia, orang Cina dan lain-lain, tak kira agama apa dan latar belakang politik dia macam mana pun, tak kira dia termasuk dalam perkataan komuniti petani ataupun perkataan petani telah dipersetujui di meja rundingan dah. Cuma yang kita naknya maknanya semua pihak orang yang terlibat, baik media, cerita media apa orang panggil ni, TV, radio tu, kalau nak kecek berhubung dengan petani tak usah segar-segar. Sekarang ni sudah bersetuju. Kecek komuniti petani termasuk semua yang dimaksud yang ditanyakan oleh pengerusi tadi, iaitu termasuk dalam perkataan petani. Hak asal toyek kata dulu dan hak sekarang ni pun tidak ada perbezaan. Hak tu ya juga. Baik. Ya. Kalau tidak perbezaan sebut tahu petani meliputi semua bangsa, tak kira Melayu, Cina, Sia, Hindu termasuk dalam komuniti petani. Tapi dia tak jelas bagi orang Melayu beragama Islam tak apa apabila hurai agama Islam tu faham. Tapi apabila kecek orang Sia, orang asing daripada Islam tu, dia tak gari atau permintaan daripada BRN tu nak jadi lagu mana masa lepas. Dan juga permintaan biasa mana hak BRN nak jemput kecek atas meja runding tu. Dia terima kasih. Dia ada soal lagi, maknanya orang luar daripada orang petani tadi dia berkahwin. Dia menikah dengan orang petani, dia ada lagi. Dia menikah dengan orang petani, kalau dia tu nikah dengan orang petani, kita kata orang petani orang Cina, nikah dengan orang luar, orang jatah, dia masuk di petani itu, dia kena ada peraturan dia seperti mana negara-negara yang buat mengikut itulah nak jadi warga negara dia tu ada peraturan dia. Dan begitu juga orang luar, orang Cina mari menikah dengan orang petani, orang jatah. Dia ada peraturan dia nak jadi warga negara ataupun nak jadi orang petani. Jadi itu terserah kepada apa orang panggil parlimen ataupun keputusan wakil-wakil yang kita pilih nanti dalam parlimen petani. Maksud saya ni parlimen petani masa depan. Baik, terima kasih. Saya rasa boleh faham di situ. Ya. Kalau begitu, kalau nak ada parlimen pasti nak ada parti. Kalau sebelum pada nak sapa hari kemerdekaan, sebelum nak apa hari kemerdekaan, jalannya nak pergi situ. Jika tadi itu kerja SJ, Allah mari satu cara perintah bukan merdeka. Tapi sedia untuk BRN klik mari mengetah tepatnya di petani sini. BRN Timur dak lagu tu. Dan dia kita tadi saya sentuh dengan BRN. BRN ini adalah sebuah gerakan, bukan parti. Karena parti ini didaftarkan dengan KJSY, dengan pertubuhan hak SY. Dan dia dia nak masuk pilihan raya untuk nak masuk dalam parlimen SY. Jadi gerakan ni untuk nak membebaskan hak-hak rakyat petani. Seperti mana yang saya kata tadi, iaitu hak-hak apa ni macam-macam yang kita boleh itulah hak-hak tu. Jadi saya rasa perkara ni harus ditentukan dulu. Sia tu nak beri kedak Pak Imtirah apa dengan cara hukum dia untuk orang petani memerintah dengan secara apa orang panggil dengan secara undang-undang dia. Nak we ada parlimen sendiri, nak we adanya mahkamah sendiri, mahkamah syariah maksud saya, dan apa ni we ada pemilihan sendiri daripada
rakyat petani. Dan pada waktu tu kita akan ditentukan mengikut undang-undang lah. Kalau sekarang ni kita nak kecek tak boleh. Pasal apa ni, BRN adalah satu gerakan, bukan satu parti untuk nak pilih pemilihan untuk sesuatu yang kita maksudkan pilih hutan, nak pilih apa tu tak lagi. Jadi maksudnya tak ada hari BRN nak jadi pakan มืองlah, nak jadi parti, misalnya jadi pak neo ruang parti wat Melayu Patani duk dalam Parlimen Malaysia tu tak ada hari sekarang lagu tu. Tu kunci dia setelah mana sia tu beri iktiraf penuh kepada orang petani sebagai satu identiti Melayu petani dengan cara undang-undang, dan beri hukum trias politik kepada orang petani dengan cara undang-undang, dan di situlah baru kita akan tengok. Maknanya dalam pemerintahan sendiri itu kita ada dua. Satunya pilih wakil rakyat ke Parlimen Tani dan pilih wakil rakyat ke Parlimen Sia. Di situ kalau sekiranya ada jelas di situ akan tengok jelas di situlah. Tapi kalau untuk nak kecek hari ini sebagai ke hari depan kena tengok dulu Pak Iktiraf Sia tu. Nak iktiraf, dia janji nak iktiraf dah, dia setuju nak iktiraf. Kita ni sebagai bangsa Melayu, dan kita minta dari segi apa orang panggil, dari segi pemerintahan sendiri itu, iaitu dia kena menentukan hukum trias politik tu dengan cara jelas di bawah undang-undang dia tu dengan cara sah. Jadi di situlah baru kita boleh kita tentukan. Buat di hari ini BRN kena duduk dengan status gerakan. Ya, jelas itu. Satu soalan lagi, Cik Muda. Apabila BRN naik runding, lepas tu ada kelimah dalam itu kata duduk bawah perlembagaan Thai. Nah, patut ada timbul masalah bagi generasi muda dan saya diri pun tak seke. Bermaksudnya BRN nak cuti matlamat tujuan kemerdekaan sekat tu. Sebab dalam perlembagaan Asia tak izin winagri mana-mana bawah ya tu deka. Ataupun sini ada teknik-teknik gapo. Jelas sikit. Baik, terima kasih. Banyak kali dah jawab benda ni dah. Saya kira lagu ni. Nak undang-undang ni hukum, dia panggil hukum. Ni dalam istilah kita undang-undang hukum ni dia ada dua, saya kata dah tadi. Hukum sia dan hukum antarabangsa. Jadi, hukum sia, dia tak beri merdeka tu hukum sia. Hukum antarabangsa dia sudah arah dah kepada penjajah dalam keputusan hak konvensi antarabangsa tu. Hak PBB istihad dalam resolusi nombor 1514 tu kurang 15 tu. Arah semua penjajah ni suruh hantar balik kepada kepada tuan negeri yang kena jajah tu. Jadi undang-undang tu sampai di hari ini sia tidak turun. Jadi sekiranya sia itu turun pada waktu tu, di mana penjajah-penjajah lain, penjajah di Malaya, penjajah di Indonesia, penjajah di mana-mana lah dalam Asia ni, dihantar balik lakon dah di bawah arahan PBB tu. Jadi untuk kita pilih yang kedua pula, iaitu pemerintahan sendiri. Seperti saya kata tadi. Kita tidak tolak sama sekali kerana hak tu hak kita. Hak melekat kepada setiap bangsa dan hak hukum internasional juga. Tapi hak tak berinya hukum sia. Sebab itulah kita pergi kepada yang kedua, pemerintahan sendiri. Pilihan kedua, pemerintahan sendiri. Pilihan ketiga, penentuan nasib sendiri. Kita kembali kepada hukum antarabangsa sekali lagi. Dan nak guna undang-undang antarabangsa, tetapi apabila penjajah tak izin, tak benar bui. Nah, penjajah lebih lagi sekarang lah ni, pemerintahan seperti kerajaan sekarang ni. Sebab undang-undang seperti Prayut,
bukan demokrasi dengan benar. Pihak BRN diri kalau nak runding dengan kajak EPC ni kan nak runding dengan kajak demokrasi 100%. Hak usah tengah dibakar. Kita tadi saya buat itu dah tadi. Sekarang cara kalau itu kita rojak klik tadi, kita orang petani kena jajah. Mereka kerajaan penjajah. Kita tak kira kalau nak ronding dengan siapa saja pun kita ronding. Karena kita kena ronding dengan lawan kita, dengan penjajah. Jadi sama ada dia demokrasi ataupun tidak, dia tercapainya apa yang panggil runding politik yang bermaruah dan berkekalan, maka kita akan ronding semua. Karena kita apa orang panggil, kita pilih kedua ni penentuan apa orang panggil pemerintah sendiri. Jadi pemerintah sendiri inilah kita nak ronding dengan siap. Nah, ronding mengikut apa yang dimaksudkan tadi lah di bawah pelembagaan SDN lah, tapi kena beri apa ni panggil dengan cara bermaruah lah. Bermaruah dalam maksudnya win-win tu tadi, win-win solution tu tadi. Win-win solution tu bukan masalah apa orang panggil beri apa ni, beri hak dia tak mau misalnya. Tapi dalam kemah win-win solution, cara benar-benar dua-dua pihak tu, soalan timur pula atau boleh jadi kan nak benar dua. Dan kalau benar dua mungkin BRN tak dapat kemerdekaan. Itulah kita naknya kepentingan orang petani itu dipenuhi, kepentingan orang petani. Kita running ni untuk kepentingan orang petani. Bukan untuk kepentingan orang sia. Jadi orang sia untuk kepentingan orang sia. Jadi win-win maknanya tidak rugi kemari. Tidak rugi, dia tak ada rugi, kita tak ada rugi. Bukan masalah benar-benar. Bukan benar dalam bentuk kata benar dua-dua seri itu tak. Boleh kita kecek kata win-win solution ni, iaitu satu kebijaksanaan ronding politik untuk memberi kepentingan kepada rakyat, kepada kedua belah pihak. Tapi kalau lah bolehnya hukum teriak politik, maknanya kita boleh buat parlimen sendiri, kita boleh buat mahkamah sendiri, kita boleh memerintah sendiri. Itu mudah. Jadi contoh mudah-mudah lah hak penjajah sudah buat tu dah. Hak janji 1909 tu, dia adanya satu lagi di pihak British yang dia jajah Melaya pada waktu tu dah. Ini contoh. Apabila dia beri merdeka kepada Melaya, kemudian Kelantan dia masuk di dalam Melaya, dia beri apa ni? Beri parlimen sendiri, dia beri mahkamah sendiri, dia beri apa orang panggil menteri apa pemilihan untuk dewan undangan negeri sendiri. Lepas tu dia ada pemilihan untuk pergi kepada pusat tu. Jadi itulah contoh yang mudah yang kalau nak faham mudah. Itu apa maksudnya win-win yang kita nak untuk kepentingan orang petani pada ronding politik ni. Tapi kena apa ni politik mengatasi itulah kuasa tentera. Kalau selama mana politik tak boleh menguasai